Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan topik 5 yang bertajuk konsep insan bahagian 2. Sebelum memulakan pembentangan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faiz Fakullah bin Bakri. Nombor matriks 2022828048. Saya Muhammad Iman bin Tau, matriks 202288. Nama saya Ninor Atira binti Zulkarnain, bernombor matrik 2022887328. Nama saya Fatihah Nuriman binti Ahmad Sabri, nombor matriks 2022664024. Nama saya Aunia Hayati binti Syafi'i, nombor matrik 2022478862. Okey, kita mulakan pembentangan dengan melihat objektif pembelajaran dahulu. Next slide. Okey, terdapat 3 objektif pembelajaran dalam tajuk ini, iaitu pertama, menjelaskan kepercayaan dan hubungan antara insan dengan Tuhan berdasarkan dalam konteks teologi kepercayaan, akidah kerohanian. Yang kedua, menghuraikan pembentukan dan perkembangan sistem-sistem metafizik. Dan yang ketiga, menganalisis pembentukan metafizik yang lebih meluas kegunaannya dalam perkembangan sains, teknologi dan inovasi nasional. Next slide. Okey, dalam topik ni kita akan membicarakan tentang apa itu metafizik. Okey, next slide. Okey, terdapat 5 pecahan, iaitu yang pertama definisi dia, yang kedua metafizik dari sudut falsafah, yang ketiga teori kewujudan metafizik, yang keempat metafizik dari sudut keagamaan dan kepercayaan, dan yang terakhir teori hubungan insan alam Tuhan mengenai metafizik. Okay. Next slide. Definisi metafizik. Definisi metafizik terbahagi kepada 2, iaitu etimologi dan terminologi. Okey, dari sudut etimologi, metafizik ini berasal dari bahasa Yunani, meta yang bermaksud selepas, fizika yang bermaksud yang mengenai alam. Metafizika membawa maksud melangkaui alam fizik. Metafizik dapat ditafsirkan sebagai satu ilmu yang membicarakan mengenai perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Okey, next slide. Ini merupakan kata-kata daripada Profesor Madya Dr. Amran Muhammad, iaitu beliau berkata kajian metafizik itu merupakan kajian peringkat kedua ataupun second order study or second order thinking, di mana first order itu merujuk pada alam fizikal. Okay, maknanya dia beritahu yang metafizik ini boleh dikatakan sebagai alam gaib atau alam yang kita tidak dapat lihat. Next slide. Okey, ini pula adalah petikan surah daripada surah Al-Mulk dari ayat 3 hingga 4, yang bermaksud dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu, dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan. Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa daripada melihat sebarang kecacatan. So maknanya dia beritahu kita yang setiap ciptaan Allah itu, semua ciptaan Allah yang tak kira melangkaui alam fizik ke ataupun melangkaui alam gaib, semuanya sempurna. Kalau kita cari kecacatan tu pun kita takkan dapat. Okay, seterusnya, next slide.
Dari segi terminologi pula, terdapat beberapa tokoh yang membahaskan tentang ilmu matematik. Pertama ialah Aristotle, iaitu asas kepada ilmu falsafah, yang mengatakan the study of first principle and the cause of the thing. Yang bermaksud kajian tentang prinsip yang pertama dan penyebab kepada sesuatu. Yang kedua iaitu Parmenides, dia mengatakan bahawa nothing comes from nothing. Maksud tiada sesuatu datang daripada tiada sesuatu. Selain itu, Plato dan Aristotle juga mengatakan bahawa sesuatu yang di sebalik fizikal itu adalah alam pemikiran manusia itu sendiri. Maksudnya di sini, fikiran manusia itu terbatas dan tidak mampu menjangkaui alam. Seorang ahli falsafah daripada Itali iaitu Cecilia Martini Bonadio, beliau mengatakan ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Al-Kindi, Ibn Sina, Al-Farabi dan Abdul Al-Latif Al-Baghdadi sering mengaitkan metafizik iaitu Al-Falsafah, falsafah yang agung atau utama dengan teologi Islam. Setiap perkara di dunia itu tidak ada berkaitan dengan Metafizik boleh dibahagikan kepada dua, iaitu dalam istilah falsafah dan juga dalam istilah. Dari segi falsafah, metafizik mengkaji fenomena alam di tingkat yang paling abstrak atau konseptual ataupun contohnya substance, matter dan form, iaitu bahan, jirim dan juga bentuk. Manakala di dalam Islam, metafizik bermaksud mengkaji fenomena tidak boleh disahkan melalui deria tetapi melalui cara lain seperti wahyu dan akal. Contohnya kewujudan Tuhan, kewujudan hidup selepas mati dan kewujudan syurga dan seterusnya. Dalam Al-Quran surah Al-Nam, surah yang ke-20 ayat ke-65 mengatakan bahawa maksudnya, katakanlah lagi di langit dan di bumi yang mengetahui cara yang gaib melainkan Allah. Dan kata daripada Prof. Madya Dr. Wan Suhaimi bin Wan Abdul Ghaibiyat lebih khusus ghaibiyat ataupun alam gaib itu maksud yang paling mendalam. Dalam metafizik itu ialah maksud yang lebih umum. Next. Saya akan membentangkan metafizik dari segi falsafah. Dari sudut falsafah, metafizik adalah peringkat paling abstrak atau konseptual atau umum mengenai sesuatu perkara atau fenomena atau alam. Contohnya adalah warna, tempat, masa, iaitu padanya terdapat sifat-sifat umum atau khusus bagi kucing dibuang atau dinyahkan. Sebagai contoh, seekor kucing yang berwarna kelabu, mempunyai bulu yang gebu, mata berwarna jingga, terlihat comel dan bersifat manja. Apakah yang tinggal? Yang tinggal menurut Aristotle adalah substance yang tidak mempunyai kualiti-kualiti khusus. Therefore, that which is primarily not qualified sense but without qualification, it must be substance. Apakah itu substance atau jauhar? Substance adalah gabungan dari jisim, matter dan rupa bentuk, form, sesuatu objek itu menurut Aristotle. Tetapi, Plato mengatakan sebaliknya. Form adalah gambaran sesuatu objek
dan kualiti atau sifat yang sempurna dan tidak akan berubah. Sebagaimana Plato berkata, a form is an objective blueprint of perfection. Apa itu substance? Menurut Profesor Daniel Bonnevac, substance adalah paling dasar atau umum dari segalanya. Ia mesti paling awal daripada segala ilmu tentang dirinya dan paling dasar. Seterusnya, substance boleh berubah. Substance boleh menerima dalam perubahan atau perbezaan kualiti atau sifat. Substance juga adalah paling wujud dari benda yang lain. Tidak boleh sesuatu wujud bersendirian tanpanya. Selain itu, tiada kasta substance, iaitu sesuatu substance tidak melebihi sesuatu daripadanya. Substance merupakan definisi terawal. Ia mesti awal daripada makna-makna yang lain. Profesor Susan Solveig Mayer memberikan contoh substance seperti kuantiti, ciri-ciri kewujudan atau hakikat in a subject. Bagi kuantiti adalah banyak. Untuk substance not in a subject pula sebagai contohnya adalah meja. Meja dari sudut umum atau universal set in a subject adalah disebut sebagai perabot. Begitu juga dengan warna dan kelakuan. Menurut ahli falsafah Perancis René Descartes, pembahagian substance terbagi kepada tiga, iaitu Tuhan, minda dan jasad. Yang pertama, iaitu Tuhan adalah a substance as a thing that does not depend on anything else for it. Yang kedua iaitu minda. I am certain that I can have no knowledge of what it is outside me except by means of the ideas I have within me. Dan yang ketiga iaitu our notion of the soul's power to move the body and the body's power to act on the soul and cause its sensation and passions. Seterusnya kita akan melihat kepada teori kewujudan berdasarkan konsep metafizik menggunakan falsafah. Next. Apakah benda yang wujud secara hakiki dalam metafizik? Ini akan terbagi kepada dua, iaitu benda material dengan benda bukan material. Benda material adalah seperti sungai, pokok, tanah atau dunia seluruhannya. Manakala benda bukan material pula adalah idea-idea yang ada di dalam minda kita sahaja. Salah satunya seperti mimpi. Next. Teori idealism and materialism terbahagi kepada dua doktor falsafah. Berdasarkan George Berkeley, idealism adalah kewujudan hakiki yang bukan bersifat material tetapi bersifat mental, idea atau kerohanian. Kita hanya mempunyai sensasi atau imej terhadap jasad material di dalam minda sahaja. Alam minda itu wujud dan alam fizikal itu tidak dikenali secara langsung tanpanya, kata beliau. Jadi apakah kesan idealism? Kata beliau, mereka akan mengakui realiti yang bukan bersifat fizikal dan mereka juga akan membuka ruang percaya kepada perkara gaib dan kerohanian. Dari segi materialism pula, daripada René Descartes, beliau berkata hanya jasad material yang wujud secara hakiki sahaja.
Idea atau perkara yang tidak material hanya wujud dalam imajinasi. Idea tiada realiti sendiri tetapi ikut-ikut sesuatu jasad iaitu otak. Beliau juga berkata, minda atau idea itu adalah hasil daripada proses fizikal di dalam otak. Kesannya, mereka akan menolak kewujudan sesuatu yang bukan material. Ia semata-matanya imajinasi dan ilusi seperti Tuhan, syurga dan lain-lain. Beliau juga, mereka juga akan bergantung pada material semata-mata. Next. Terdapat dua kata-kata hikmah. Salah satunya daripada potongan ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 31 yang bermaksud dan dia Tuhan telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkan kepada malaikat, lalu dia Tuhan berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu dalam golongan yang benar. Ini yang berkaitan teori kewujudan metafizik. Dan kata-kata hikmah daripada Ludwig Wittgenstein, like everything metaphysical, the harmony between thought and reality is to be found in the grammar of the language. Maksudnya, kita boleh kesan bahawa ianya adalah kenyataan atau hanya diminda sahaja melalui penulisan. Okay, next. Seterusnya, kita teruskan dengan konsep metafizik dari sudut keagamaan ataupun kepercayaan. Next. Okay. Apakah maksud metafizik dari sudut keagamaan? Metafizik dalam aspek keagamaan meliputi kajian terhadap fenomena di luar alam nyata yang gagal disahkan melalui deria, tetapi dapat dibuktikan melalui cara lain seperti akal dan wahyu. Dalam fahaman agama, realiti itu tidak terhad kepada yang bersifat jasad atau material, iaitu yang diketahui melalui kaedah rasionalis, empirisis dan seumpamanya sahaja. Realiti itu tidak dihadkan hanya pada perkara materialism atau perkara idealism kerohanian semata-mata, tetapi ia merangkumi kedua-duanya. Metafizik dari aspek keagamaan meliputi psikologi iaitu manusia dan hakikatnya, ontologi, hakikat kewujudan sesuatu, kosmologi tentang alam semesta dan hakikatnya, dan teologi tentang ketuhanan dan hakikat tentangnya. Next. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas ada menyebut tentang metafizik dari sudut keagamaan. God is not a myth, an image, a symbol that keeps changing with the times. He is reality itself. Existence as reality and not as concept is the very essence of ultimate reality. This ultimate reality is Allah, God. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, Tuhan itu ialah satu realiti yang tersendiri dan merupakan ultimate reality yang dalam metafizik kita boleh sebut ultimate reality yang sebenar ialah Allah. Next. Apakah itu ultimate reality? Dalam Al-Quran ada menyebut tentang maksud ultimate reality. Dalam surah Al-Hadid ayat 2 hingga 3 yang bermaksud dialah Tuhan sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir dan yang zahir serta yang batin dan dialah yang maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Wahyu juga ada menyebut tentang ultimate reality yang berbunyi, Aku adalah Alpha dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Next.
Assalamualaikum. Nama saya Nur Erisha Esri binti Nasaruddin. Nombor matrik 2022-46-4576. Hari ini saya akan membentangkan bab 5 bertajuk metafizik, hubungan teori hubungan insan, alam dan Tuhan. Teori hubungan insan dan Tuhan dalam segi vertikal, etisme, realiti alam terhad kepada kewujudan material yang nyata. Ingkar kewujudan Tuhan, mengingkari Tuhan mesti berbeza dengan manusia. Agnotisme, pemahaman manusia adalah terhad, ragui kewujudan Tuhan. Kekangan atau gagal terhadap kebolehan mengetahui atau memahami realiti yang kewujudan. Dari segi tisme, walaupun kewujudannya tidak dicapai oleh panca indera, tidak dinafikan Tuhan atau hanya menggunakan akal rasional, wahyu dan sebagainya, mempercayai kewujudan Tuhan. Teori hubungan insan atau insan alam dari segi horizontal mekanisme, yakin hukum sebab dan akibat. Selain itu, determinisme, yakin ketuanan dan free will. Yang ketiga, realisme, yakin kebenaran dan realiti. Dari segi sains, agama dan falsafah, iaitu sains, teori, kaedah dan pemerhatian dan eksperimen. Dari segi ilmu fizik, intuiti, iman dan logik. Dari segi agama dan falsafah, keimanan atau keyakinan yang mutlak. Apakah hubung kait metafizik dan sains? Haq stand for both reality and trust. It possible is batil, meaning non-reality or falsity. Yang seterusnya, wafil ardi ayatul lil mukinin wafi anfusikum afala tubsirun, iaitu dan pada bumi ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mahu mencapai pengetahuan yang yakin, dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa tidak mahu melihat serta memikirkan dalil-dalil dan bukti itu. Surah Al-Adriyat ayat 20-21. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih